Sains, Teknologi dan Inovasi. Boleh habis jam 1 Yang Muhammad? Pukul 1 boleh habis? Sekejap je yang. Sekejap. Sekejap. Ya, sila. Tuan Yang Pertua. Okey, terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terlebih dahulu izinkan saya untuk bagi pihak Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan berkaitan dengan isu yang ada kaitan dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Seperti mana yang Dato' Yang Pertua dan ahli yang berhormat sedia maklum, mesti bertanggungjawab merajui agenda sains, teknologi dan inovasi negara menerusi pembiayaan, penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan, juga perkhidmatan sains dan pembudayaan sains, teknologi dan inovasi. Bagi merancangkan inovasi dan meningkatkan pengkomersialan produk-produk R&D tempatan, kerajaan akan melaksanakan 3 langkah utama, iaitu yang pertama, pelaksanaan model inovasi perindustrian, penyelarasan aktiviti peningkatan tahap kesediaan pengkomersialan, dan memperkuatkan jaringan inovasi sosial berasaskan sains, teknologi dan inovasi. Di bawah langkah pelaksanaan model inovasi perindustrian, kerajaan akan mengurus perdana aktiviti-aktiviti inovasi perindustrian kepada perusahaan kecil dan sederhana atau PKS dalam sektor bukan perkhidmatan. Manakala di bawah penyelarasan aktiviti dan peningkatan tahap kesediaan pengkomersialan pula, kerajaan mensasarkan kadar pengkomersialan produk R&D yang dibiayai oleh dana awam kepada 15% menjelang 2020 berbanding 8% pada masa ini. Ini selaras dengan usaha kerajaan untuk meningkat perbelanjaan kasar R&D yang kini berada pada kadar 1,13% kepada KDNK kepada 2% menjelang 2020. Menerusi langkah ketiga pula, iaitu untuk memperkukuhkan jaringan inovasi sosial berasaskan sains, teknologi dan inovasi, kerajaan berpandangan bahawa inovasi boleh berlaku di semua peringkat dan sektor ekonomi. Inovasi tercetus apabila wujudnya peluang untuk memperbaiki sesuatu keadaan sama ada di kalangan usahawan maupun di peringkat masyarakat dan individu. Oleh itu, inovasi untuk masyarakat dan dari masyarakat wajar disokong kerana ianya lebih dekat dengan rakyat dan lebih mudah untuk diterima pakai di kebanyakan kumpulan masyarakat. Dato' Yang Dipertua, pada 15 bulan Oktober 2014 ini, yang berhormat daripada pokok Senat adalah membangkit isu berhubung dengan syarikat Info Valley dan Aegean Sinbad yang telah menerima grant daripada MUSI serta hubungan kaitnya dengan syarikat Seri Milan Sinbad. Tapi oleh kerana yang berhormat tidak ada di sini, maka saya akan memberi jawapan secara bertulis. Ya. Begitu juga Dato' Yang Dipertua, ahli yang berhormat daripada Gombak pula, membangkit mengenai dengan isu berkaitan perangkap pendapatan pertengahan serta kadar peruntukan pelaburan untuk R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan yang rendah. Jadi saya nampak yang berhormat daripada Gombak pun tidak di sini, jadi saya akan memberikan jawapan secara bertulis. Yang ketiga ialah isu yang dibangkitkan oleh yang berhormat daripada Lumut. Saya tidak tahu berhormat daripada Lumut ada di sini ke tidak? Oh, dah. Okey. Yaitu mengenai dengan pengkomersialan yang rendah. Untuk makluman ahli yang berhormat, kalau dibuat perbandingan mengenai kadar pengkomersialan yang dapat kita simpulkan di sini, yaitu di Malaysia adalah di antara salah satu yang terbaik di rantau ini, yaitu
Bagi rancangan Malaysia ke-9 ialah 8,1%. Dan jangkauan kita bagi rancangan Malaysia ke-10 adalah 15%. Nah, berdasarkan perkara tersebut, jika diambil kira nilai jualan daripada projek yang dikemasyarakatkan, ulangannya adalah hampir kepada nisbah 1:1, iaitu 1 juta ringgit, 1 ringgit, 1 ringgit. Ulangan menerusi hasil jualan, yaitu perbelanjaan yang kita belanjakan ialah 2,8 bilion dan pulangannya ialah lebih kurang ringgit Malaysia 2,67 bilion. Jadi nisbah dia adalah lebih kurang 1:1. Ulangan ini akan bertambah pada tahun berikutnya hasil daripada pertambahan bilangan projek yang siap dan dikemasyarakatkan. Di samping nilai jualan dalam bentuk ringgit Malaysia, mesti juga mendapat pulangan dalam bentuk penjanaan pengetahuan dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga kini di Musti sahaja jumlah 366 projek telah berjaya dikemasyarakatkan melalui pembiayaan dana Musti dan agensi di bawahnya. Di samping itu, projek-projek di bawah pembiayaan Musti juga telah menghasilkan lebih kurang 551 prototipe dan 2.987 harta intelek yang didaftarkan. Dan juga 9.702 modal insan di peringkat diploma hingga ke peringkat postdoktoral, serta 17.502 peluang pekerjaan telah diwujudkan. Data yang dipertua, dalam usaha untuk menjana dan meningkat peluangan ini, kerajaan telah mewujudkan satu ekosistem pendanaan yang lengkap yang melibatkan pelbagai kementerian dan agensi. Ekosistem pendanaan ini bagi memberikan peluang yang luas untuk membangunkan suatu inovasi daripada peringkat penyelidikan asas sehinggalah kepada pengemasalan. Mesti secara khusus menyediakan pembiayaan daripada peringkat penyelidikan gunaan sehingga ke peringkat pra pengemasalan. Pemberian dana oleh Mesti pada asasnya bertujuan untuk menyediakan platform bagi menggalakkan pembangunan aktiviti-aktiviti R&D dan menjana inovasi menerusi teknologi yang berorientasikan pasaran untuk kemajuan sosioekonomi negara selaras dengan misi Mesti, yaitu meneroka, membangun dan mendapatkan istiaya untuk menjana ilmu pengetahuan, mencipta kekayaan dan kesejahteraan masyarakat ke arah mencapai ekonomi berpendapatan tinggi yang kompetitif, mampan dan terangkum. Ya, bermaklumut bangun. Dato' Speaker, kalau boleh Yang Menteri, Okay. bagi satu contoh R&D yang telah kita taja dan berjaya dikomersialkan di negara kita. Satu contoh yang boleh dibanggakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebetulnya banyak contoh-contoh yang kita boleh bagikan di sini Yang Berhormat. Misal kata biogas yang dilaksanakan oleh Sirim adalah merupakan sebagai satu contoh yang baik. Dan juga Mimus juga ada membuat satu sistem yang juga kita boleh banggakan lah di sini. Ya. Tapi kalau Yang Berhormat mau dia punya senarai, kita boleh bagi nanti. Ya. Sebagai makluman ahli Yang Berhormat, terdapat 3 jenis dana yang ditawarkan oleh Musti, yaitu Science Fund, Innofund, dan Teknofund yang melibatkan peringkat R&D gunaan dan para pengemasalan. Dana Science Fund merupakan grant yang disediakan oleh kerajaan untuk menjalankan projek-projek R&D yang menyumbangkan kepada penerokaan idea baru dan kemajuan di bidang aplikasi sains dengan memfokuskan kepada penyelidikan inovatif dan berimpak tinggi. Aktiviti R&D yang dibiayai oleh dana ini lebih menjurus kepada penghasilan aktiviti praktikal berdasarkan pengetahuan bagi mengukuhkan keupayaan dan kemampuan penyelidikan negara. Dana Innofund pula merupakan dana untuk pembangunan atau penambahbaikan produk baru atau sedia ada
proses atau perkhidmatan dengan unsur-unsur inovasi. Projek itu mesti mempunyai nilai ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manakala dana teknopan pula memberi penumpuan kepada penghasilan ciptaan produk yang berpotensi untuk dikomersialkan. Dana ini bertujuan untuk merancang pertumbuhan dan inovasi Syarikat Malaysia dan meningkatkan tahap R&D dan pengomersialan. Skim ini menyediakan pembiayaan untuk pembangunan teknologi sehingga ke peringkat pra-pengomersialan dengan potensi komersial untuk mewujudkan perniagaan baru dan menjana kekayaan ekonomi negara. Bagi tujuan tersebut, garis panduan dana sen dan dana pra-pengomersialan telah ditambah baik untuk menggalakkan permohonan dan mempunyai potensi untuk memenuhi permintaan pasaran dan memiliki keupayaan untuk dikomersialkan. Saya juga ingin nyatakan di sini, Datuk Yang Ketua, bahawa langkah-langkah berikut adalah langkah-langkah yang dilaksanakan untuk meningkatkan lagi kadar pengomersialan di masa akan datang. Yang pertama ialah mengisytiharkan tahun 2014 sebagai tahun pengomersialan musti ataupun MCY 2014 dengan sasaran pengomersialan 60 produk R&D setiap tahun. Dan kita menyangka bahawa pada tahun 2020 kita akan dapat mengomersialkan 360 produk lagi. Yang kedua ialah menubuhkan Agensi Inovasi Malaysia bagi menggalakkan aktiviti pengomersialan. Yang ketiga ialah melancarkan produk-produk yang dikomersialkan yang telah digunakan oleh agensi musti dan juga penerima dana musti. Yang keempat, menyediakan platform untuk menggalakkan pengomersialan seperti business matching, khidmat nasihat kepakaran dan peluang pasaran. Yang kelima ialah menyediakan insentif di bawah dasar pengomersialan harta intelek bagi projek R&D yang dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Dan yang keempat ialah untuk memfokuskan bidang penyelidikan yang berimpak tinggi melalui program flagship. Jadi, Tuan Yang Ketua, begitulah Menteri. Pandangan saya. Okey. Ya, Terima sila. kasih Tuan Speaker. Kapal. Ini berkenaan dengan konsep inovasi yang diterangkan oleh Menteri sebentar tadi. Saya nak penjelasan daripada Menteri sama ada peruntukan disalurkan kepada institusi pengajian tinggi, khususnya IPTA, sebagai usaha untuk menggalakkan inovasi. Jika ada, nyatakan peruntukan bagi IPTA masing-masing dan projek-projek yang disarankan yang boleh menambah baik inovasi di kalangan pelajar-pelajar di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih soalan temuan soalan daripada Yang Berhormat tadi itu. Ya, memang kita juga menyalurkan peruntukan-peruntukan kepada institusi-institusi pengajian tinggi di bawah peruntukan Sainpan. Dan di bawah peruntukan ini ianya dicalur kepada institusi pengajian tinggi ini yang akan melakukan penyelidikan dalam bidang-bidang yang mereka pikir perlu untuk dilaksanakan. Jadi memang ada. Ya, habis. Yang Muhammad, dah habis. Saya jemput, terima kasih Yang Muhammad, saya jemput Kementerian